Terima kasih kepada Ustaz Saimi Wakil di atas mukadimah kepada malam ini. Dan sudah tentu kita melihat mawaddah warahmah itu amat penting di dalam membentuk keluarga bahagia. Sebabnya mawaddah warahmah ia berputar berdasarkan masa, dan sepatutnya itulah yang kita kecapi dalam keluarga kita. Sebab tu bila kita sebut tentang mawaddah warahmah, kebahagiaan itu, ia juga bergantung pada peranan isteri. Sebab itu kebanyakan kejayaan seorang suami, kejayaan sesebuah keluarga sebenarnya dibentuk oleh kejayaan isteri dan juga kejayaan ibu itu sendiri. Jadi saya nak beralih kepada doktor. Soalan saya, kejayaan dan kebahagiaan sebuah keluarga bergantung pada peranan isteri yang juga sebagai ibu. Jadi apakah peranan isteri dalam menjadikan ia hikmah sebuah makna mawaddah dan warahmah? Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator forum kita pada malam ini yang berusaha, Ustaz Zulkhairi Jaid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Ustaz Izan, pengurus Masjid Bukit Indah, Ampang, tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid yang saya muliakan, Ustaz gandingan pada malam ini, Ustaz Saimi Wakil. Kabarnya Ustaz? Kabarnya tuan-tuan, puan-puan, semangat nak berdoa. Saya dengar Ustaz cakap jangan tadi sebelum waktu. Saya dalam hati kata kalau lepas ni saya banyak kali lagi forum dengan Ustaz, saya boleh belajar ni. Saya dah dapat macam-macam tadi. Tuan-tuan boleh semangat nak berdoa. Kita faham juga tu sampai tak terjawab. Wes ngomel berdoa. Wes turun. Itu je yang tahu. Itu je yang tahu Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lebih dahulu syukur banyak dan tahniah kepada pihak masjid dan tuan-tuan puan-puan umi abang, anak-anak, adik kakak semua yang dah bahagia pada malam ni. Biasa cuti-cuti, malam-malam ini, Ampang tahun baru, ramai orang cuti-cuti. Tapi umi abang dapat datang sini. Alhamdulillah. Sebagaimana yang disebut di dalam surah Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ya bang, saya bacakan ayat ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat mengimarahkan masjid pada malam ini. Ciri-ciri orang yang mengimarahkan masjid berdasarkan ayat Allah surah Taubah ayat 18 adalah orang yang beriman kepada Allah. 2. Orang yang beriman pada hari akhirat. 3. Orang yang mendirikan salat. Alhamdulillah. 4. Orang yang bayar zakat. Alhamdulillah. Yang kelima, orang yang tidak takut kecuali kepada Allah SWT. Dengan maksud kata ulama, dia tak takut apa yang dia buat baik atas dunia, termasuk dia jaga suami, dia jaga isteri, dia jaga anak-anak dia. Dia wujudkan rumah tangga mawaddah warahmah. Dia tak takut esok Allah tak balas. Dia tak takut Allah tak tunaikan janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dia tak takut kerana Allah kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Abang beli macam-macam. Abang tengok anak-anak, abang jaga isteri-isteri, tengok rumah tangga. Bahagiakan rumah tangga yang disuruh oleh Ustaz tadi. Orang-orang ni dia yakin, dia tak bimbang, nanti Allah balas dengan keberkatan. Asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan kelima-lima mereka ni tergolong dalam kalangan orang-orang yang mendapat hidayah ni. Mudah-mudahan berkat kaki sampai sini kita dapat hidayah. Hidayah apa kita nak? Kita cerita pasal rumah tangga. Kita nak rumah tangga kita ni Allah sentiasa tunjuk jalan. Ni tak betul, ni jangan buat perangai macam ni nak. Tak betul ni Ani, tak betul ni Lima. Kau jangan buat perangai macam ni. Datang masjid tiba-tiba dapat hidayah lah. Datang masjid tiba-tiba kata Ustaz tadi, yang tak duduk bersama berbelah tahun tu dapat hidayah lah. Tak boleh jadi macam ni. Aku digaduh hal kecil-kecil je ni. Tak boleh gini. Macam mana nak hidup sama? Kalau hal tutup lampu pun asyiklah nak jadi musuh. Pasal tutup lampu je Ustaz. Bapa ni kalau buka lampu dah kena tutup. Ni siapa lain tak tutup ni? Tak ada orang lain. Aji kasih ni tadi dia panggil suami. Air ni tualang kalau melambung kat sini tak ada orang lain lagi. Bapa kau lah ni. Ni kain pelikan kalau bergulung kat sini, dia main dia buka kain pelikan, dia main lepas je. Tinggalkan kain pelikan tu kat situ. Bukan orang apa, jangan marah lah. Venezuela lah, Venezuela, Colombia. Sikit punya hal jangan ambil sidai, itulah peranan isteri. Sikit punya hal jangan masuk, tutup lampu, itulah peranan kita. Janji bahagia. Pasal maksudnya apa? Dilah asa ayahku mulai ketemu tadun. Ini apa anak-anak semua ya. Sambil-sambil duduk, kita doa ya Allah beri hidayah rumah tangga yang kau redai dan kau berkati. Kita hidayah di tempat Allah bagi hidayah. Ni apa? Pasal kita ada peranan seperti yang ditanyakan oleh Ustaz Suhairi, peranan kita. Saya perempuan, isteri, ibu ada peranan. Ni apa? Kita nak kena faham dulu perkataan mawaddah warahmah Ustaz Suhairi dah terangkan dengan tegang tadi. Allah beri jaminan bila kau halalkan hubungan melalui pernikahan. Salah satu daripada tanda kebesaran Allah, Allah boleh bagi kau lapang hati, Allah boleh bagi kau tenang, Allah boleh bagi kau cinta mawaddah warahmah. Allah boleh bagi kasih sayang. Sampai ulama bincang beza apa mawaddah dengan rahmah. Nanti kalau kita nak mainkan peranan kita faham beza apa mawaddah warahmah. Cinta mawaddah, rahmah kasih sayang. Macam dekat-dekat aja. Boleh tak ada cinta kau tak ada kasih sayang? Tak boleh. Cinta tu datang dengan kasih sayang. Tapi ada ketika macam Ustaz Suhaimi kata, bila umur dah lanjut mata dah kabur ni, kulit dah kendung, rambut dah banyak pupuk, gigi pun dah terabuk. Tiap-tiap bulan jumpa doktor. Tu maknanya apa? Macam dekat-dekat dengan kubur. Macam dah dekat dengan kubur. Tapi sayang tak? Jaga tak? Lindung tak? Ambil berat tak? Ambil bang. Biar suami dia tak pernah dengar dah telinga tu. Nak cakap lah bapak kau ni tak dengar. Tapi sayang tak sayang, gini sih dekat dia. Dia tak dengar tak apa. Yang dikatakan rahmah, gini sih dekat dia. Esok abang nak makan, mata abang dah tak nampak. Lauk apa di hidang, tak tahu. Pergi dekat dia. Kita masak gulai asam pedas ni. Dia macam ni kan awak suka ni.
Dah dicubitkan dah, awak tinggal makan aja. Ni sampai mata dah kabu, telinga dah tak mendengar, jalan dah tak kuat, masih jaga kasih sayang kekalkan niat dalam hati. Saya yang bercakap ni terutamanya nak pesan dalam diri. Kadang-kadang dia tak sampai umur tu, belum sampai, belum tahu. Masa tegak-tegak ya, nanti masa kita dah tak kuat. Itulah namanya rahmat. Itulah namanya rahmat. Sebab itulah Ustaz sebutkan tadi, 3 daripada kebahagiaan itu. Min sa'adatil mar'i, setengah riwayat kata 4 daripada kebahagiaan itu. Min sa'adatil mar'i, daripada kebahagiaan seseorang itu yang bawa bahagia 4. Ada kata 3, saya ambil 3, masa tak tersekat. 1, atas sekali sebut, apa yang boleh buat kita bahagia? Al-mar'atu salihatu, perempuan yang salihah, itu boleh bawa bahagia. Yang kedua, markabus salih, abah ada kenderaan abah ukir. Bahagia bah, mana nak jalan senang, nak bawa cucu senang, kenderaan yang baik. 3, manzil as-salih, rumah bah yang baik, anak cucu datang senang, mana selesa, walaupun tak besar mana bah, tapi selesa, bahagia, ramah tamah, Allah Akbar. Inilah 3 benda ni. Jadi kalau tanya apa peranan orang perempuan, apa peranan isteri dah beri makna kepada rahmah dan mawaddah, kita kena faham dulu maknanya kasih sayang yang berpanjangan. Sebab itu kita lah antaranya yang mesti memunggarkan kasih sayang itu. 1, dengan kita jaga rumah tangga kita, jaga makan pakainya, jaga anak-anaknya, sehingga disebutkan orang perempuan itu penguasa dalam rumahnya. Mana hadisnya? Lelaki, suami, ketua dalam rumah tangga, tapi yang menjadi seperti eksekutifnya orang perempuan. Dari mana? Kat mana cakap tu? Al-mar'atu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladiha wa hiya mas'uliyatun 'anhu. Setiap daripada kamu adalah pemimpin. Abah ketua dalam rumah tangga. Tapi Umi, macam yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah dan juga Ali. Ali kerja luar, Fatimah kerja dalam rumah. Itu maksud dia. Dia lebih dekat dengan orang perempuan. Walaupun abah belilah segala abah beli. Kadang-kadang abah juga yang masak. Tapi yang hidang, yang susun, yang basuh, yang atur, nak makan pinggan apa, mangkuk apa, suhu apa, kadang-kadang orang lelaki masak lebih dekat perempuan. Lagi isteri sibuk bekerja, kadang-kadang orang lelaki boleh buat semua. Sebab itu menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah suami itu hendaklah dia meringankan akan isterinya. Antara perkara cara dia meringankan, belilah apa-apa alat bantu yang memudahkan dia. Dah ada washing machine, dah ada rice cooker, kata ulama, hendaklah disediakan pembantu baginya sekiranya berkemampuan. Itulah tanda baiknya rumah tangga, khidmat suami kepada isteri. Maknanya Umi buat kerja yang Umi dah buat tu, jaga rumah, tengok rumah, bersih rumah, jaga anak, didik anak, buat dalam masa yang sama, berikan kasih sayang dalam rumah tangga. Sebab itu saya tutup sahaja ni abang dengan 3 bentuk isteri dalam rumah tangga. Ada 3 ciri kita tengok dalam diri kita sendiri. Walaupun banyak urusan rumah tangga kita dah kongsi bersama. Bila dapat isteri yang bekerja sebagainya, kadang-kadang dah tak macam dulu dah, duduk kat dapur je. Kadang-kadang suami yang lebih kuat kat dapur. Urusan-urusan ni kita buat bersama-sama dengan penuh tolak ansur, dengan penuh hormat menghormati. Pokoknya ada 3 jenis. Tanyakan diri sendiri, perempuan yang baik itu ialah yang mana? 1, wujuduha ka'adamiha, isteri ada tapi macam tak ada. Ada tapi macam tak ada. Pasal dia buat tak tahu ni. Duduk sebelah pun tak rasa. Tak nak lah bang, ada macam tak ada. Tak nak lah ni. Kita ada tapi
Lagi tak nak balik pun tak apa. Asyik gaduh je, semuanya tak kena. Jangan tersilap sikit. Beletihnya berminggu-minggu. Naik darah tinggi. Kalau ada penusahkan aja, semua tak kena. Tanya dalam diri kita. Yang ketiga, tadi ada macam tadi. Yang kedua ada penusahkan aja. Yang ketiga, baik isteri maupun suami. Yang ketiga, wujuduha mahabbah wa manfa'ah li ghairiha. Adanya dia tu bawa sayang. Itu yang abang pergi mana-mana, nanti balik ke rumah, nenek kau mana? Nenek kau kat mana? Sekejap-kejap tanya. Abang pergi ke sana ke sini, masuk rumah, nenek mana nenek? Nenek tengah buat apa? Sekejap tanya. Mak kau mana? Mak kau buat apa? Tak boleh Ustaz. Kalau dia tak ada depan mata, sunyi sangat rasa. Kalau dia ada senang sangat rasanya. Walaupun dah tak boleh buat apa, nak masak pun dah tak lakukan dah. Tapi dapat tengok sebelah pun, dapat pegang tangan pun, dapat kongsi masalah pun, dapat buat sebelah sama-sama pun. Ya Allah, mahabbah lagi. Rasa bahagia. Berdoalah kita, panjangkanlah usia perkahwinan ini dalam keberkatan dan kasih sayang Allah. Kasih kepada Prof atas nasihat. Nasihat itu pada kita semua. Nampaknya ada 3 keadaan tu. Ada yang mensahkan ke, ada macam tak ada mensahkan ke, ataupun ada tu disayangi. Dan itulah realiti sebenarnya kehidupan kita sekarang. Sebab tu bila kita tengok peranan isteri, kita pun tak boleh lupa tentang peranan suami. Kadang-kadang yang mencorakkan keluarga itu ialah suami, sikap suami yang telah mencorakkan sikap itu. Jadi saya nak terus kepada Ustaz Fahmi, apa peranan suami sebenarnya dalam kehidupan masa kini yang serba mencabar, serba sepinya sekarang ni? Perlukan peranan itu berjalan dengan seiring, seia, sekata. Silakan. Al-Fadhil Ustaz Al-Khairi, seterusnya yang kita kasihi Profesor Rabi'ah, Dr. Syafahati, sebagai panel yang sangat berpengalaman dalam bidang dakwah. Seumur hidup saya berforum dengan Ustazah ni baru 2 kali sebenarnya. Sekali kat Gombak, lama dah Ustazah. Masjid di kat bawah turun sangat masjid. Lama dah. Pasti Gombak Ustazah ni. Satu lagi Gombak. Masjid pun Taufiqiyah dah berhenti. Intifaqiyah. Itulah lebih kurang 10 tahun dulu. Lebih kurang lah. Saya pun tak berapa ingat lebih dalam. Tapi alhamdulillah hari dapat jumpa lagi Ustazah depan-depan. Saat lagi aku selfie lah kalau dapat lah. Baik, seterusnya muslimin muslimat betul. Alhamdulillah kita dah sampai pukul 9. Kita target sampai 9.50. 9.50. Aku tengok ada yang tolak kaki tarik, kan. Saya perasan ya, ada yang korek-korek kapel. Saya jadi kalau baru-baru dulu saja lepas PKP kan wajib bawa sejadah ya, bawa sejadah. Saya ingat ada satu masjid tu saya lihat baru start 20 minit dah lebih kurang. Lepas mereka 40 minit lebih kurang. Saya tengok sejadahnya tu kan dalam tak duduk sila lagi. Sejadah kejap dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, dibentang. Saya tengok aja. Lama-lama tak sedar kot. Oh, letak atas sini sejadahnya. Tengok aja. Oh alah, kesel kan. Rasanya kesel. Kesel tu sikit. Ya. Tapi tak apalah, kita teruskan insya-Allah ya. Jamuan tetap ada insya-Allah ada saya. Apa menu rahsia? Dia akan datang jangan rahsia Ustaz. Ada kena nyatakan kat banner tu kita cadangkan menarik minat jemaah kalau boleh cadangkan inovasi. Selalu kan forum perdana, tajuknya ini, panelnya ini, muka panel besar-besar. Sekarang kita inovasikan jamuan perdana.
nasi goreng, sate, soto, lagi apa? Kambing. Tapi sekarang ni nasi lemak pun ada juga lah. Tapi pasal telur mahal ni kan, payah juga saja. Tapi macam mana telur mahal pun nasi lemak RM1 masih ada lagi. Ini yang nasi hebat. Ada sini nasi lemak RM1. Ada makan nasi lemak? Tak makan ya? Yalah, ini orang makan kurma je. Nasi lemak RM1 ada juga saya jumpa. Tapi telurnya itu sedih lah. Ya kan? Telur sebiji belah 8 tambah 10. Bayangkan tu kan. Kadang-kadang kuningnya pun tak nampak lah. Punyalah telur mahal benar. Tapi reda je lah. Bunyi pun nasi lemak apa-apa. Tapi malam ni insyaAllah menunya ada. Dia sotong buncit ada. Makan sotong buncit. Tak makan juga? Makan? Makan? Ni peppermint? Ji? Makan? Tak makan? Yalah, kurma buranti ni makan. Baiklah, saya mereka saya tuan-tuan. Jadi salah satu tujuan matlamat kita berkongsi malam ni tuan-tuan, supaya kita nak rumah tangga kita yang lebih baik. Dan saya percaya sangat tuan-tuan adalah yang terbaik. Hingga mana tuan-tuan boleh menjaga rumah tangga dengan begitu baik, menjangkau masa perkahwinan. Saya ingat ada 30 tahun. Kalau Ustazah Sharifah ni saya ingat dekat 30 tahun ada rasa. Tadi Ustazah ada 30 tahun. Kan? Tuan berapa tahun kahwin lah? 20 lebih ya? Ji, berapa tahun ni? 20? 26? 26 tahun. Yang baru ni berapa tahun? Yang baru ni tak ada lagi. Kok manalah tahu ada baru ni lagi? Manalah tahu kan? Saya Alhamdulillah usia perkahwinan 20 tahun saja. Sebab nikah isteri pertama saya 7 hari bulan 3 2022. Hari Jumaat 9 lepas Isyak waktu saya nikah. Ya. Jujur tuan, tolong jawab. Jangan bohong. Siapa tak angkat tangan menjawab dia. Siapa yang ingat tarikh nikah dia sendiri? Ramai yang ingat ke ramai tak ingat? Ramai ingat? Alhamdulillah. Yang lebih ingat laki ke perempuan? Kebanyakan dia perempuan. Orang laki bila tanya nikah bila, dia pandang sini. Kalau kita sisi jatah kuasa berdamai kat pejabat agama tu, mukadimah, okey, puan nikah bila di mana? Majoriti perempuan boleh jawab. Tapi kalau cik nikah bila, dia pandang sini. Tak tahulah dia tengok tarikh ke Israel dia tengok. Tak apalah. Nak mempertahankan rumah tangga 20 tahun kahwin, 30 tahun kahwin, bukan yang senang. Perlukan mujahadah, perlukan kesungguhan, dan dia tidak akan terputus hinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita ada ujian masalah rumah tangga, itu biasa. Awal-awal kita sebut itu biasa. Tak ada orang kahwin tak ada masalah. Bohong kalau kata ada masalah. Nabi Adam AS ada masalah dengan isterinya Hawa. Nabi Nuh AS, jangan lupa isteri anaknya derhaka. Nabi Lut AS, isterinya bermasalah. Nabi kita Muhammad SAW, yang punya isteri lebih 10 orang pun ada masalah. Cuma Nabi sehebat-hebat manusia yang diberikan Allah wahyu untuk menyelesaikan masalah, ibrahnya kepada kita pun ada masalah. Jangan kata Nabi tak ada masalah. Jangan main-main. Nabi ada masalah. Contohnya sampai Nabi pernah berpisah kan, dengan 2 orang isteri. Itu masalah. Tapi hukum buat umat Islam kena ambil ibrah. Isteri yang pernah berpisah, salah satunya isteri yang kedua selepas Nabi kehilangan isteri tercinta Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Khuwailid. Kemudian Nabi berkahwin dengan isteri kedua namanya Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah, yang mana ketika itu sebelum itu dia pernah berkahwin dengan seorang lelaki namanya Sakhran bin Amr. Kemudian ketika mana dua-dua ni belum Islam, kemudian masuk Islam, ada kisah unik sikit ini. Ada kisah unik sikit. Kan masa dia suami isteri, dia pernah cakap dengan suami dia kata apa? Bang, saya bermimpilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Suaminya orang beriman, dia kata apa? Boleh jadi ikut. Bila abang mati kau berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya betul. Rupanya betul tuan-tuan, ya. Sebab itu yang diceritakan oleh Sa'odah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh. Ya, tapi endingnya berpisah, bercerai, ada isu. Akhir bercerai pada tahun ke-8 Hijrah. Tapi akhirnya Nabi rujuk dengan Sa'odah. Itu dalam sirah menunjukkan Nabi pun ada masalah. Itu kisah Saudah ya. Ibu-ibu jangan belakang balik-balik kan abang. Malam tadi saya mimpi lah bersama dengan Ustaz Zulahiri. Apa pandangan abang? Kau jangan nak gatal-gatal kata kau kawin Ustaz Zulahiri. Jangan kau. Kau aja Pontianak apa tu? Dia nak bagi tahu. Saya tak tanyalah Ustaz Zulahiri segar saya nak kata Prof nak tanya. Tapi saya ingat kalau orang tanya kita, Ustaz ada masalah tak? Sebab kerja kami ni, Ustaz Zulahiri saya ketika di Pejabat Agama di Pejabat Agama jaga undang keluarga, Dr. Sharifah pun saya yakin ada je ibu-ibu yang akan tanya Ustaz, tak suami saya macam ni, Ustazah isteri saya macam ni, saya yakin. Cuma sempat tak sempat saya nak jawab WhatsApp saya, sempat tak sempat nak jawab Facebook saya yakin. Tapi peluang tak sebab ada peluang nak bertanya. Dan kami duduk bahagian undang-undang keluarga. Dan kami biasa jumpa masalah rumah tangga. Dan kami biasa menasihatkan rumah sekadar rumah tangga yang bermasalah. Sekadar yang kami mampu. Itu pun ada yang tanya, Ustaz selalu menasihatkan orang ke? Ya. Memang hari-hari. Itu di antara kerja kami. Oh. Hari-hari dengan masalah rumah tangga orang? Ya. Tapi Ustaz nasihatkan ke orang selalu. Ustaz sendiri pernah tak ada masalah dengan isteri, dengan anak? Saya kata, saya pun ada masalah. Oh, Ustaz pun bermasalah. Saya kata, ya, manusia kan? Oh, apa masalah Ustaz? Ya, kok saya bermasalah? Kenapa? Antum klien aku. Dan kita kena akui, tapi sebijak-bijak manusia bukan ada yang bermasalah. Diselesaikan masalah. Tujuannya nak kekal rumah tangga mawaddah warahmah. Jadi dikaitkan dengan soal tanggungjawab, memang kita tak pernah nafikan. Kita tahu, tapi ramai yang tahu dan dia buat apa yang dia tahu. Tapi ada orang yang tahu, dia tak nak buat apa yang patut dia buat, yang dia tahu kena buat. Itu akhirnya rumah tangganya bermasalah. Siapa yang tak tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hak suami isteri? Asasnya siapa yang tak tahu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqu zawj 'ala al-mar'ah alla tahjura firasha wa antubira qasama wa antuti'a amrahu wa alla takhruja illa bil izni wa alla tudkhila illa bima yakrah. Apakah hak seorang suami ke atas isterinya? Nabi bawa, Nabi dah bagi tahu. Isteri jangan tinggalkan tempat tidur suaminya. Isteri hendaklah bersabar dengan sumpah suaminya. Terkadang suami kata, saya nak jaga rumah tangga yang terbaik, saya nak jaga yang terbaik, kamu kena bantu saya. Dia kena sabar. Nak menjaga rumah tangga ni bukan senang, mujahadah yang besar. Kalau tidak, mana mungkin Nabi kata lelaki yang keluar mencari rezeki untuk isteri dan anak-anak rezeki, setiap langkah itu pahala, bukan senang. Dan Nabi kata hendaklah isteri taat kepada suami, bukan tak tahu. Tetapi berapa ramai perempuan hari ini yang bermasalah, menyebabkan akhirnya rumah tangga bermasalah. Saya minta maaf, bersyukur kita bila kata Nabi kata untung suami dapat isteri yang di segi agamanya bagus, akhlaknya bagus, hartanya bagus, keturunannya bagus. Kan? Memang beruntung. Tapi tuan-tuan, agama itu pandanglah nomor satu. Terkadang kita memandang kekayaan tanpa menafikan pentingnya agama, kita akan jumpa bila mana isteri dia boleh bercakap dengan suami dia. Terkadang suami berkata, ini kes rumah tangga. Ustaz, saya cakap terus terang, saya tak nafikan rumah yang kami duduk di rumah dia. Tetapi dia harus ingat, walaupun itu rumah dia, terkadang sekali saya masuk ke dalam rumah itu, saya adalah ketua rumah tangga. Fiqh, syarak menjelaskan hal itu. Tapi sayang bila wanita dalam keadaan nanti kata ketaatan itu tak ada, lalu dia berkata, abang siapa nak halang-halang saya keluar rumah?
Abang sedar tak yang abang duduk di rumah saya? Jadi kita pun pelik. Kata kenapa puan macam itu? Yelah Ustaz, rumah saya betul rumah puan, saya tak pernah nafikan. Tapi kalau pun rumah isteri, rumah puan, terkadang suami yang katalah miskin masuk ke rumah tersebut, dia ketua rumah tangga, satu langkah keluar rumah wajib minta izin isteri, minta izin suami kan. Tapi dia poin itu balik. Kenapa pula rumah saya, kereta saya, sukan saya lah, dia payah ni. Abang siapa nak halang-halang saya? Ayat-ayat pun terus luar biasa. Terduduk lelaki ketiga. Itu akhirnya sekarang terulang Ustaz, saya tak boleh tegur nasihat isteri yang begini. Sayang rumah tangga. Rugi begini. Kalau dia kata dia kaya, halo brother, Nabi kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Tuan-tuan kalau pergi haji, pergi umrah, keluar daripada itu, Babu Safa, Marwah, keluar belakang yang rumah Nabi. Biasa botol kita pandang bukit belakang sana, nampak tak? Nampak. Dikatakan kekayaan Sayyidatuna Khadijah Khuwailid hampir seperti gunung, itulah besar kekayaannya. Hampir lebih separuh harta di kota Mekah itu milik Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Tetapi bila dia berkahwin dengan seorang lelaki yang namanya Muhammad, dia melihat suatu kebahagiaan, keberuntungan yang lebih besar. Jadinya Allah syurga buat dia. Nampak tak? Tapi hari ini bila dia tak nampaknya itu, ini jadi masalah. Dan Nabi dah pesan, jangan bawa lelaki atau jangan kau benarkan mana-mana orang masuk ke dalam rumah tanpa izin suami. Tapi hari ini bila tidak dipraktikan sayang. Cubalah kalau secara basicnya, bang, Assalamualaikum, ni petang nanti saudara nak datang, boleh tak? Sila, Alhamdulillah. Boleh bang ya? Boleh. Kan berakhlak mulia, beradab sesuai dengan hadis Nabi. Kenapa tak nak dipahami dan tak dipraktikkan? Sebab harus lelaki itu perasaannya, egonya ada, terkadang dia punya kredibiliti sebagai pimpinan dicabar. Ini masalah rumah tangga. Ya, so nampak asas tanggungjawab suami. Makan, minum, pakai itu kita tahu. Tapi itulah asas bagi suami, taatlah kepada suami selama mana tidak bertentangan dengan hukum syara. Dan bagi seorang isteri suami, Nabi pesan, mal haqqu mar'ah ala zawjiha qala tut'ibaha iza tamita wa taksuha iza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Ya Rasulullah, hak isteri ini macam mana kata suami ya Rasulullah? Tapi agar mau hak suami dan dewan bojo ni berserati, ke isteri ni ke bojo ni kepiye apa hak dia suami? Nabi ngomong tanggungjawab sing lanang karo sing wedok anggar kowe mangan nek bojomu mangan. Nabi sampai cakap Jawa, kau faham? Nabi tak cakap apa yang cakap. Ya saja kata semangat korong, mangan lain, madang lain, mentong lain, ngombe lain, edan lain. Sini ramai juga Jawa, kadang-kadang tak ngaku Jawa saja. Tapi orang Jawa kita tahu kalau namanya Suparjo, tak Jawa tak tahu lah. Nabi kata hak seorang isteri atas suaminya beri makan terkala mana kau makan. Tapi hari ini ada satu kes rumah tangga hancur hati lebur istrinya. Tuan-tuan pernah beli apa balik tak? Pernah beli apa balik tak? Pernah tengok orang pukul yang kantung apa balik tak? Biasanya pukul orang lelaki, betul kan? Ini real. Istrinya mewarisi kerja, bapak dia jual apa balik, bantai orang tepung dalam dalam tong ni, kentong ni, kentong ada punya tong tu lah, sampai tangannya tu kapalan lah. Perempuan kalau sampai tangan kapalan tu maknanya dia sampai tengah, itu memang sangat luar biasa wanita seperti ini. Itu pun kesabarannya sangat luar biasa. Ustazah, saya tengah sedih. Suaminya tak kerja. Tahu-tahu kalau nak duit saja, dia pergi ke gerai istrinya, tolong kejap, dia tak RM20, beli rokok, boncor. Apa benda ni? Sedangkan Nabi kata kamu yang kena beri makan. Cerita suami sakit itu cerita lain, itu adalah hal-hal lain. Ini secara umumnya begitu.
Kemudian Nabi kata, berikan pakaian bila mana kau berpakaian. Jangan kau pukul mukanya. Bohong kata saya, buka handphone sekarang, macam mana isteri diteranjang, sepak teranjang dia lelaki. Sedih, Nabi tak bagi, pukul muka pun dia. Bukan banyak lagi. Tuan-tuan, kes tahun bila, saya ingat satu kes tahun bila, tuan-tuan, bukan pukul lagi, tuan-tuan. Masuk penjara Kajang, ada cerita ni. Kan datanglah, masa datang dan tidak. Moderator pun dah terkelit. Kan? Dia pukul bini, tuan-tuan, bukan pukul sikit-sikit, ICU bini dia. Kita follow kes tu sebab sampai peringkat laki tu ditahan dalam penjara. Ketika mana dia reman, saya masuk dalam penjara Sungai Buloh, saya berceramah dalam tu. Masa ceramah tu saya tanyalah keluar tu dengan yang menjaga tu, kata, Ustaz, ada tak kayak gini? Ada Ustaz, orang ada dalam tu. Masa Ustaz ceramah tu ada. Cuma kalau saya ceramah dalam penjara, saya takkan sebut dua perkataan. Banduan penjara saya takkan sebut. Psikologi. Tapi nak bagi tahu, pukul bini bukan sikit-sikitnya. Sangat menyedihkan. Nabi tak bagi pukul betul-betul. Kan? Akhirnya tuan-tuan didapati bersalah. Kita yang panjang dapat bersalah 10 tahun jara, 6 sebagainya. Dia kena kisah. Sedih tuan-tuan. Ya, anda beritahu. Saya forum mewakili JAIS. Tahun bila saya tak ingat, sebelum PKP masa itu. Saya wakil JAIS, ada polis, ada JKM. Moderator siapa saya tak ingat. Kita kekerasan rumah tangga. Saya bagilah bagi. Soal jawab Ustazah ada yang tanya. Ustaz, saya nak tanya. Ustaz tadi situ pukul sepak teranjang. Kami ni. Dia cakap. Kami yang menghadapi macam ni, apa tindakan segera yang kami kena lakukan untuk mempertahankan gagasan rumah tangga? Ini soalan tu. Saya kata, ibu kerja, ya. Pak ni, beritahu suami, abang minta izin, saya Rabu ke Selasa setiap minggu sekali, saya nak balik lewat 2 jam. Ada program kat tempat kerja. Buat apa? Sebab dia kata nak segera kan, nak sepak teranjang ni kan. Pergi yang geng-geng ni, yang agak-agak berisiko ni, panggil guru silat ke, taekwondo ke, belajar. Itu jawapan tindakan segera. Bila dapat tarik dengan hitam, gantung kat pintu. Bila suami nak pukul, abang nak pukul saya, sila. Tengok tu terkelip. Kenapa tak? Nabi tak belajar, tapi kau pukul isteri kau. Sedih tuan-tuan. Wala tuqabbi wala tahjur ila fi bait. Jangan kau tinggalkan isteri kau kecuali berada di rumahnya. Balik mau bergaduh dekat Genting Sempat. Selalu saya cerita pasal kita jumpa. Balik Pantai Timur, saya tak ingat lah. Pahang kah, Terengganu kah, Kelantan ke, saya tak ingat. Bergaduh dekat Pantai Genting Sempat tu ada Petronas. Tahu kan? Tahu kan Petronas kan? Bergaduh kat situ, dihalau bininya, diceraikan bininya, dihalau, ditinggal tepi air. Bayangkan kalau anak perempuan tu berjalan tepi air, dia pula pakai telepon, berjalan anak bahal tu. Pontianak apa? Nampak? Jadi kita ada peranan dan tanggungjawab. Suami ada peranan dan tanggungjawab makan, minum, pakai, tempat tinggal, pendidikan pada isteri, pada anak-anak. Tanggungjawab sama. Ya, dan jangan lupa hidupkan suasana rumah tangga kita dengan agama, peran dan suami. Isteri bantu suami. Dan yang terakhir, pastikan rumah tangga kita di dalam keadaan yang terbaik. Kita punya zuriat yang saya sebutkan tadi. Ustazah pun sebut tadi. Salah satu poin dia itu kita inginkan anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau tuan-tuan punya anak yang soleh-soleh, insyaAllah penghibur rumah tangga. Tatkala kita marah dengan suami, pandanglah anak. Dia menyejukkan hati kita ketika mana kita tahu suami yang mencari rezeki untuk anak-anak. Marah dengan isteri, pandanglah anak-anak. Kita akan rasa tenang kerana kita tahu isteri kita mengandungkan anak-anak kita. Tetapi dalam soal pendidikan anak, sekadar perlu saya 2-3 minit, Nabi sudah pesan. Tahu, kita amalkan sama-sama. Addibu auladakum ala thalathati khisal. Didik anak-anak kamu 3 perkara ni. Hubbu nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatul Quran ila akhir ayat. Kata Nabi SAW, didik anak ni supaya anak-anak kita menjadi anak yang terbaik, yang boleh datang malam kuliah malam ni. Mungkin kesan tuan-tuan didik anak-anak.
Sebab kita jangan lupa kata Sayyidina Umar, didik anak kamu ikut zaman kamu, ikut zaman dia, bukan zaman kita. Kalau didik anak ikut zaman kita, hujan anak kita. Saya yakin tuan-tuan mungkin sempat mungkin jumpa zaman macam saya zaman kecil-kecil dulu. Kalau maghrib tak mandi lagi, tak pergi masjid, tak pergi surau, kalau tak dihambat dengan toler, tak dihambat dengan batang ubi, bukan bapak kita lah sebenarnya. Angger pak kalau pagi tak bangun, kalau tak sekali-kali kena simbah dengan maknya, untung lah. Cuma nombalik. Pasal apa tuan-tuan? Pasal mak dan ayah kita nak kita punya agama. Sebab tu kata Nabi, didik anak kita pertama apa dia? Sayang cinta Nabi. Biar anak kena Nabi, tahu kehidupan Nabi, contoh dapatkan dalam kopi Rasulullah SAW. Nabi contoh tadi. Dua, sayangi, belajar, kenal ahli keluarga Nabi. Sebab ahli keluarga Nabi semua hebat-hebat. Tak sempat kita cerita bagaimana hebatnya kasih sayang cinta Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan juga suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya tak maaf kalau saya sebut Sayyidina Ali, saya tak dekat Allah wajah. Sebab kenapa tanya Ustaz Zuhairi, tanya dengan doktor. Saya tetap dengan sebut radhiyallahu anhu. Itu yang diajar oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Yang kamu wajah tu terpulalah. Tapi kalau satu ustaz tu jangan. Sebab apa? Fahamlah. Baik. Yang ketiga, wa tilawatul Quran, ajar anak kita dengan Quran. Tuan-tuan, dekat luar sana, anak-anak kita ada yang tak tahu Quran berapa juzuk, sedih. Surah pertama tak tahu, surah terakhir tak tahu, surah paling pendek tak tahu. Berapa ayat Quran lagi jauh. Siapa punya peranan kita datang tolong bawa anak-anak kita kenal dengan Quran. Sedangkan dalam Quran sendiri, jangan kata cerita kontennya hebat. Nama-nama surah dalam Quran sendiri pun ada kisah-kisah hebat dalam kekeluargaan. Surah kedua, surah ketiga, Ali Imran, keluarga Imran. Muka surat start 50 ayatnya 200. Siapa Imran ini? Orang yang saleh zaman Bani Israel. Doa dengan Allah dapat isteri soleha, namanya Hannah. Doa dengan Allah lagi dapat anak yang baik, itulah Maryam binti Imran. Surah ke-19 start ayat muka surat 303 ayat 58. Ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, baru nama surah. Surah yang ke-31 ayat yang 34 411 surah Luqman. Siapa tak tahu? Ini keluarga syurga. Kita tak nak yang surah 111, nak 03 ayatnya 5. Surah Al-Masad, keluarga Nabi, tetapi keluarga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, Ummu Jamil ataupun nama sebenarnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Istrinya Ummu Jamil Arwah binti Wahab binti Muawiyah. Ni tuan-tuan kalau nak tahu. Jadi menung-menungkanlah tuan-tuan, sementara kita ada peluang dan ruang untuk membina generasi qudwah hasanah, generasi yang mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kekal bahagia. Bukan dunia, sebagai seorang muslim yakinlah kita nak bawa keluarga kita bahagia di syurga. Yakin di situ. Tapi sayang hari ini bila kita kata, bila kita syurga neraka, ada orang tak kisah pun. Waktu disebut oleh ulama tanda penyakit hati yang dah mati banyak, tapi yang saya hafal 6 kalau di JC kuliah sebutlah benda ni. Ada 6 tanda hati mati ni. Kalau ada 5 hati mati dah. Salah satunya pertama sebut menafikan hak Allah, menafikan kebenaran syariat, suka melihat orang ditimpa musibah, kawan kita diuji di Kelantan sana dengan banjir tak nak tolong, suka padan muka, na'udzubillah, simpati. Kan? Tidak ada pada dirinya amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya tuan-tuan. Bila disebut syurga dan neraka, pada dia sudah tidak merasakan apa-apa. Hatinya sangat sakit ketika itu. Sedangkan itulah yang yang diharapkan dalam pembinaan keluarga yang mawaddah warahmah, suami yang saleh, istri salehah.
rahmat Allah turun dunia akhirat bahagia. Terima kasih, mohon maaf salah silap panjang sedikit. Masih pada Suhaimi bercakap panjang lebar, mukadimahnya mawaddah, kemudian disambung pula dengan mawaddah warahmah, kemudian disambung pula dengan peranan Ustaz Suhaimi, dan akhir sekali kita minta simpulkanlah peranan cabaran yang mendatangi, khususnya dalam kita nak masuk 2023 ini. Kita ada peranan untuk menghadapi cabaran-cabaran semasa, dan sebenarnya apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita bertindak sekarang, dan mudah-mudahan dia dapat memberi kesan kepada kita semua, khususnya untuk melihat keluarga itu menjadi sebahagian daripada kebahagiaan kita, seterusnya membawa kepada kebahagiaan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Zuhairi, terima kasih juga Ustaz Suhaimi. Alhamdulillah, di penghujung ini Umi Abang, anak-anak dan adik semua yang dihormati, saya bercakap untuk diri saya sendiri. Kita jadikan ruang ini untuk ruang kita bermuhasabah. Kita semua ada rumah tangga, dan mungkin ada anak-anak yang bakal mendirikan rumah tangga. Kita berdoa dan bertekad, berniat, mudah-mudahan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang diberkati oleh Allah SWT. Kalau cerita tentang cabaran, Ustaz, memang tak habislah. Memang ibarat orang Melayu kata, bumi mana tak ketimpa hujan, langit mana yang tak bumi mana tak ketimpa hujan, lautan mana yang tak bergelora, alangkah lidah lagi terkikir. Rumah tangga begitulah. Tuan-tuan, kalau tengok musim PKP yang itu, kalau kita baca data, lagi macam-macam. Dalam sibuk orang perempuan nak tengok kerja dia, rumah dia, anak lagi, suami lagi, kadang-kadang semua benda dia nak buat. Kalau suami pula tak bantu dan sebagainya, berlaku pula KRT. KRT ni bukan contoh bahasa kampung kan saya. Keganasan rumah tangga 44% meningkat daripada sebelum PKP. Berlaku juga kerana masing-masing mengejar macam-macam, yang kena buang kerja, yang macam-macam jadinya kehidupannya. Berlaku pula kesihatan mental, menjadi meningkat, murung, stres, anxiety, macam-macam. Dan kita tengok balik rumah tangga kita, yang kita nak adalah seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Rumah tangga ni adalah peranan dua-dua pihak. Walau isteri hebat macam mana sekalipun, dia bayar bil lah, dia yang uruskan itu inilah. Jangan lupa suami itu ketua keluarga, dan jangan lupa mesti ada hormat, ada taat disebut tadi. Jangan lupa kita hebat macam mana pun, syurga kita bawa suami kita, mesti ada taat, ada hormat. Suami jangan lupa, tak kala kita ketua keluarga, kita boleh buat sesuka hati kita. Kita ada amanah, kita mesti jaga amanah tu. Kalau kita tak laksanakan amanah tu, kita akan ditanya oleh Allah SWT. Sehingga ramai isteri-isteri juga yang menderita. Dan isteri-isteri juga kena jaga. Jangan kita ingat kita dah ada segala, bawa kereta boleh, pergi kerja ada gaji, suara kita meninggi. Ya ma'asyiral nisa, tasaddaqna fa inna kunna akthar min ahli an-nar. Wahai orang perempuan, banyakkanlah bersedekah, kerana aku hukum ramai dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Kenapa ramai dalam neraka? Li'anna kunna takfurna al-la'na wa takfurna al-ashir. Dua benda. Dia tak syukur dengan pasangan dia. Ada je yang tak kena. Dia banyak laknat, cakap kasar, tinggi diri, tinggi suara, macam-macam. Kalau bergaduh keluar semua, tak hormat pada suami. Itu kita beringat-ingat, mesti ada taat, mesti ada hormat. Dalam masa yang sama, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Rumah tangga ni dalam surah An-Nisa, mestilah saling hubungannya dengan baik. Dua-duanya bertepuk sebelah tangan, takkan jadi. Mestilah kita masing-masing pegang pada peranan kita. Sebab itulah ada penyanyi yang dia mendefinisikan kahwin itu. Kaf ha waw ya nun, yang baik boleh pakai. Kaf ha waw ya nun,
hilang nikmat. Bila mula tak ada kongsi suami isteri, hilanglah nikmat dalam rumah tangga. Sebagai kesimpulan yang baik dalam mata sekalian, ingatlah 3 perkara. Pertama, rumah tangga ni diasaskan berdasar kepada niat yang betul. Ingat dulu kahwin kerana apa? Kerana harta ke? Kerana umur paras ke? Kerana pangkat ke? Betulkan niat kita. Kalau dah tersasar dulu-dulu, betulkan balik. Iza tazawwajal abdu falyastakmal dinuhu nisfa dinihi. Bila seseorang itu dah berkahwin, separuh daripada agamanya dah sempurna. Falyattaqillah fil nisfil akhir atau fil nisfil baqi. Kau kahwin aja separuh daripada agama kau dah sempurna. Bertakwalah kepada Allah pada sebahagian yang lain. Baik itu menyabah kahwinan, masa nak nikah dulu ada korban nikah. Ini tanya Ustaz kita. Nak kahwin dulu ada korban nikah, mainan apa ada dalam korban nikah? Menyabah? Tak ingat. Kalau kahwin lagi satu, insyaAllah ingat. Gerak je bang. Dalam korban nikah tu macam-macam diingatkan tentang takwa bang ni. Diingatkan macam-macam tentang takwa. Antaranya diambil ayat Allah, wa may yattaqillaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasul akan berjayalah dia dengan besar kejayaan. 1 daripada bentuk takwa, 3 daripada bentuk takwa kita untuk menghasilkan rumah tangga yang diberkati oleh Allah, sebagaimana yang kita doakan bagi mempelai. Barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Kita kalau pergi orang kahwin, kita minta berkat. Akhirnya anak-anak kita berpandai dan bahagia berkat. Cakap putih pula, jannah cakap Arab pula. Moga berkat sampai ke syurga. Macam mana nak sampai itu? Ada 3 antaranya. 1, betulkan niat. Niatnya kerana nak bertakwa kepada Allah SWT, nak menyempurnakan sebahagian lagi daripada agama melalui menghalalkan hubungan itu. Yang keduanya, muafakat berkat. Tadi kata kongsi hidup itu yang nikmat. Muafakat berkat. Dalam kita nak muafakat ni bang, Umi jangan lupa ya 3 T. Banyak tanya. Apa nak tanya? 1, tanyalah khabar. Apa okey? Okey? Apa tak okey? Tanya khabar lah. Rumah tangga ni nak bahagia macam tu lah. 2, tanya keperluan. Dah tanya khabar kan? Tanyalah keperluan. Cukup makan, apa nak bayar, apa tak ada. Jangan buat tak tahu. Kata kat tali, jangan buat tak tahu bang. Kita nak masak apa? Awak nak makan apa? Jom, apa nak buat? Tanyalah keperluan. Awak perlu apa? Awak tak siap, awak perlu apa? Tanyalah keperluan. Tanya khabar, tanya keperluan. 3, tanyalah pandangan. Kita perempuan, minta izin. Ada banyak pandangan abang boleh guna dalam hidup kita. Setara mana kita, banyak sijil sekalipun, tanya pandangan abang. Jangan ketepikan pandangan suami. Suami pun hari ni banyak tanya pandangan isteri. Ustaz, nak raya ke tak ada? Masak apa ni pagi raya? Tak ada orang perempuan tak raya rasanya. Buatlah 3 ni, baru ada muafakat insyaAllah. Yang terakhir, banyaklah munajat. Orang lain kahwin, kita pun kahwin. Tapi kahwin kita bergantung pada berkat. Berkat ni maknanya apa? Sumudul khair al-ilahi fisyid. Berkat tu maknanya Allah yang tentukan kekal baik pada sesuatu. Maka dengan sebab itu, jangan lupa munajat kepada Allah SWT. Jagalah ibadat kita, jaga salat kita, jaga Quran kita, jaga zakat kita. Jagalah semuanya. Banyakkan menandatangan berdoa kepada Allah SWT. Ada orang boleh bagi berkat, Allah yang bagi berkat atas usaha kita. Antara doa yang kita baca insya-Allah pada malam ni dalam masjid ni adalah surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Mudah-mudahan ya Allah kurniakan bagi kami pasangan kami. Bagi suami yang berdoa, bayangkan istrinya. Bagi istri yang berdoa, bayangkan suaminya. Dan zuriat kami, tu cucu cicit anak laka tu, qurrata ayun, sedap mata memandang. Maknanya apa? Baik, elok, tinggi budi pekerti, jaga amanah semua yang Allah perintah. Qurrata ayun waj'alna, jadikan bagi kami lil muttaqin. Tadi kan cerita takwa, orang-orang bertakwa imam. Akhirnya orang boleh contoh teladan rumah tangga kita. Dan niat kami tu, siapa nak contoh paling dekat dengan kita. Tadi Ustaz cerita anak-anak. Kalau kita berantakan, kalau kita tak elok, tak jaga rumah tangga baik-baik, esok siapa yang tengok? Anak kita tengok. Sanggup tak kita kalau anak kita bawa pangkat tak sekolah dalam rumah tangga? Kita tak sanggup. Kita niat mudah-mudahan baik aku jaga rumah tangga aku, baik aku urus anak keluarga aku, mudah-mudahan anak-anak aku dapat contoh-contoh yang baik dalam rumah tangga. Di sekadar itu tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan Allah berkati rumah tangga tuan-tuan dan puan, abang, umi, anak-anak semuanya. Kalau ada tergelincir lidah apa-apa ya, cepat-cepat kita minta maaf. Pokoknya tak nak jadi bonjol, dan tak nak jadi kesel. Ini saya sikit-sikit lah, boleh sitik-sitik weh. Tak nak jadi bonjol, rumah tangga mudah-mudahan tak berkat dunia akhirat. Allah. Terima kasih kepada Prof di atas pencerahan itu tadi. Terima kasih kepada Ustaz. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, alhamdulillah dalam masa 1 jam lebih ini kita sama-sama mudah-mudahan dapat memahami, menghayati apa yang dibincangkan tadi. Mudah-mudahan sebenarnya dalam rumah tangga kita ini bukanlah soal king atau queen, dan hakikatnya kita saling memerlukan di antara kita, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Isteri kamu ialah pakaian bagi kamu, kamu pula ialah pakaian bagi mereka. Itulah hakikatnya, bahawa pakaian itu ialah suatu keperluan kepada kita. Mudah-mudahan kita saling jaga-menjaga, hormat-menghormati, sentiasa memberi yang terbaik untuk keluarga kita, dan mudah-mudahan keluarga kita semua akan menjadi keluarga yang disebut tadi #Diljannah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Terima kasih sekali lagi kepada kedua panel kita pada malam ini. Terima kasih kepada tuan-tuan muslimin muslimat di atas kesetiaan bersama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Mudah-mudahan kita mendapat tiket marnotillah. Itulah tiket syurga untuk kita sama-sama di syurga yang paling abadi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.